Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pada malam ini, iaitulah Jumaat 9 hari bulan 4 bersama 2021 bersamaan 26 hari bulan Syaban 1442. Mana bau dah kita. Pelajaran kita dalam kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah, iaitulah babu, tengok muka surat 45. Pelajar-pelajar tengok muka surat 45, babu salatil kusuf. Bab pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Dalam siri lepas kita dah belajar bab solat hari raya. Jadi kita pun nak berhari raya tak lama. Sekarang ni kita belajar bab gerhana dulu, kusuf. Bermula kedua solat ini, solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, sunnatun muakkadatun. Solat sunat yang dituntut, itu makna muakkad. Muakkad ni makna dituntut supaya kita melakukannya jangan bermudah-mudah. Bagi orang yang mukim, apa dia pelajar bagi orang mukim? Tanda bagi orang mukim maknanya orang yang tidak bermusafir. Bagi orang yang bermukim, orang yang duduk di kampung, dia kena solat. Dan bagi orang yang bermusafir, orang bermusafir pun disunatkan juga, kalau dia tengah berjalan tiba-tiba dia tengok gerhana mari, maka sunat juga dia kena solat. Solat apa? Solat sunat gerhana walaupun di atas unta dia. Dia duduk atas unta, atas bas, atas kapal terbang, boleh jadi solat sunat gerhana. Boleh solat sunat gerhana. Dan yang merdeka, kita semua ni orang merdeka lah. Dan sahaya hamba tidak ada sekarang, insya-Allah kalau ada peperangan ada balik. Dan bagi laki-laki dan perempuan, dan ditunaikan secara berjamaah dan seorang diri, semua ada. Mana kita seorang boleh juga? Boleh. Kenapa tak boleh? Maka masuk waktunya, waktu solat gerhana ni bila kita nak solat? Tanda ni. Tetakala nyata gerhananya, mana nampak dah bulan ke matahari dah gelap, bolehlah kita mula solat. Dan habislah waktu sembahyang gerhana matahari dengan hilang gerhananya. Bila dia cerah balik, ceria semula, tamat waktu. Dan dengan jatuh matahari, mana kalau gerhana matahari dah maghrib, tak ada lah gerhananya, sudah tamat tempoh. Dan habislah waktu solat gerhana bulan dengan hilang gerhananya, ataupun naik matahari, cerah dah, subuh dah, tak ada lagi. Tiada dengan naik fajar, bukan dengan naik fajar, dengan terbit matahari. Dan tiada dengan jatuhnya pada malam dan gerhananya. Jadi bukan tu, mana kita naknya gerhana dia tu. Lafaz niatnya, tanda pelajar. Macam mana kita nak niat? Kita masyarakat kita ni diajar dengan lafaz niat. Maka kita kena belajarlah. Maka lafaz niatnya pada gerhana matahari, usalli sunnata kusufis syamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Setakat tu ya niatnya. Allahu Akbar tu takbir. Tanda baik. Jangan tukar pula. Namulillahi ta'ala Allahu Akbar, lepas tu takbir pula Allah. Artinya sengaja aku sembahyang sunat gerhana matahari dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar itu takbir, kan? Bukan masuk dalam niat, dia dalam takbir. Cuma niat itu di dalam takbir. Niat di dalam takbir.
Dan pada gerhana bulan usalli sunnata khusukha dengan khusuf qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan kerana Allah Ta'ala. Tempat niat di mana? Tanda atau pelajar-pelajar. Tempat niat kita dalam hati. Yang kita kata dengan mulut itu tak jadi kalau tidak niat dengan hati. Cuma kata dengan mulut itu nak suruh hati itu mudah ingat. Itu je yang dikatakan demikian. Dikatakan kita kata dengan mulut supaya hati mudah ingat. Wallahu alam. Sebab itulah para ulama zaman dulu yang terawal tidak ada lafaz niat, yang adanya berniat. Apa dia ya? Niat adalah hati. Aku solat gerhana matahari lillahi ta'ala, cukup ya. Mudah ya kan? Baik, tulis cara yang pertama. Kita ada dua cara nak solat gerhana. Cara yang pertama ringkas, simple, semua orang boleh buat insya-Allah. Cara yang kedua yang sempurnanya, ini kena belajar. Maka sekurang-kurangnya di sembahyang 2 rakaat seperti salat sunat zuhur jua. Ada biasa 2 rakaat, 2 rukuk, habis 2 kali rukuk, maka selesai dia. Dan akmalnya sedikit. Ini cara yang kedua, yang akmal. Mana akmal tu maknanya lebih sempurna sedikit. Di sembahyang 2 rakaat dengan 2 kali rukuk dan qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan tiada dipanjangkan bacaan pada keduanya. Jadi solat gerhana ni dia nak 2 kali rukuk. Kita Allahu Akbar, baca Fatihah, baca wal asri, lepas tu kita rukuk. Allahu Akbar. Sudah rukuk, bangun, sami Allahu liman hamidah, letak tangan sini balik. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, baca al-haq bani inna atainakal kausar. Rukuk yang kedua, barulah kita i'tidal, kemudian baru sujud. Maknanya dalam 1 rakaat berapa kali rukuk? 2 kali rukuk. Baik, cara yang akmalnya, yang terlebih akmal, mana cara yang sempurnanya. Ini yang kita nak buat ni. Kita nak belajar bukan nak buat yang sempurna lah kan? Bahawa disembahyangkan dia 2 rakaat dengan 2 kali rukuk dan 2 kali qiyam pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat kita 2 kali rukuk, 2 kali qiyam. Dan dipanjangkan bacaan pada keduanya. Dan iaitu hendaklah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dua-dua ni perlahan, dan baca Fatihah dan surah Al-Baqarah. Puas hati. Surah Baqarah ni berapa juzuk? 2 juzuk lebih. 1 rakaat 2 juzuk lebih. Kemudian maka rukuk dan membaca tasbih dalam rukuknya qadar 100 ayat. 1 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian diangkatkan kepalanya daripada rukuk dan i'tidal, letak tangan sini semula dan membaca Al-Fatihah balik. Kemudian daripada Al-Fatihah dibaca surah Ali Imran. Berapa juzuk pula? 1 juzuk lebih. Kemudian maka kemudian ia rukuk pula dan membaca tasbih padanya qadar 100 ayat daripada Al-Baqarah. 100 ayat Baqarah. Kemudian maka ia bangkit duduk kemudian maka dia i'tidal pula. I'tidal tu i'tidal penuh lah. Tak payah tak tangan sini macam biasa. Kemudian ia rukuk pula dan membaca tasbih pada qadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia i'tidal pula. Kau ulang 2 kali ni. Maknanya rakaat yang kedua ni, kemudian daripada rukuk, kemudian dia angkat kepala, rukuk i'tidal, baca Fatihah pula.
kemudian Ali Imran, kemudian dia rokok pula baca tasbih 80 ayat. Rokok ni kali yang kedua. Kemudian ia i'tidal pula, kemudian maka sujud dan membaca tasbih qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia bangkit duduk di antara dua sujud qadar tuma'ninah, maknanya sekejap. Tuma'ninah tu dia panggil bertenang seketika. Itu makna tuma'ninah. Kemudian maka ia sujud yang keduanya dan membaca tasbih padanya qadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kalau kata surah pendek-pendek, penasabah surah Baqarah ni panjang. Kemudian maka ia bangkit bagi rakaat yang kedua dan membaca Fatihah dan surah An-Nisa. Kemudian maka ia rukuk dan membaca tasbih. Pada rukuknya qadar, bukan baca Fatihah, bukan baca surah Baqarah. Tasbih sekadar berapa ayat? 70 ayat daripada surah Baqarah. Kemudian maka ia i'tidal dan membaca Fatihah pula. Kemudian ia baca surah Al-Maidah. Baca surah Maidah pula tu. Kemudian ia rukuk pula dan membaca tasbih dalam rukuknya pada qadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia i'tidal, kemudian ia sujud dan membaca tasbih padanya qadar 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia bangkit duduk antara dua sujud. Kemudian ia sujud yang kedua padanya qadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia bangkit tasyahud, baca tahiyat lah, dan memberi salam. Inilah yang akmalnya, kemudian akmal yang paling sempurnanya. Baik, dengar juga pakai healing kepala selalu. 100 ayat surah Baqarah, 80 ayat Baqarah, 70 ayat Baqarah. Kita duk main 7 ayat. Jadi para pelajar, kita boleh buat kesimpulan. Simpulan yang sangat mudah untuk disimpulkan. Yang pertama, kalau kita tak pandai, nak murajaah kita tak ada, nak tanya ustaz pun susah, payah jumpa. Contohlah, ustaz sekarang ni mudah ya jumpa, kan? Cuma kita duduk dalam bukit, tak ada line, internet tak ada line. Andai kata begitu, maka kita solat je 2 rakaat macam solat biasa, solat sunat biasa, sah. Tuan saya kata itu yang paling ringkasnya, begitu sah. Yang pentingnya ada melakukan solat sunat, menunjukkan bahawa kita ni sangat takut kepada siksaan Allah. Kita takut Allah Ta'ala binasakan kita, takut binasakan kita. Sebab bila kata gerhana ni maknanya satu suasana yang berbeza daripada biasa. Kalau kita kata orang ni hidup dalam gerhana, maknanya tak ceria lah hidup dia. Matahari gerhana, mana matahari hilang dia punya cahaya. Bulan gerhana, bulan hilang cahaya. Kalau kita kata air hujan ataupun awan bendung, tak nampak cahaya matahari, tapi dia ada. Cuma tempat kita duduk dilindungi oleh awan, itu berbeza. Tapi tempat lain tak hujan, nampak cerah. Tapi gerhana ni satu kawasan itu semuanya gelap. Itu makna gerhana. Baik, kalau saya pandai sikit, kita buat macam tadi. Setiap rakaat 2 kali rukuk, 2 kali rukuk. Tu dia cakap baca panjang-panjang, kita bacalah setakat mana kita mampu, kita ingat. Jangan tak buat, walaupun sekejap, lebih baik daripada langsung tidak ada salat al-kusuf ataupun salatil khusuf. Jadi kita hidupkan sunnah ini. Karena itu saya selalu kempen para jemaah, para pelajar, di antara kempen kita ni ihya as-sunan al-mahjurah. Kita hidupkan sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh orang ataupun dilupai oleh orang. Besar pahalanya ketika itu. Jadi kalau kita tengok satu masa dulu, masyarakat kita jarang ambil peduli dengan gerhana-gerhana ni.
Mari zaman kita ini dia panggil terlebih peduli pula. Seminggu lagi nak gerhana dah keluar poster. Gerhana akan berlaku pada tarikh sekian, pukul jam sekian akan berlaku. Jadi ada masjid, ada surau ambil cakna, mereka mengisytiharkan kita akan solat sunat gerhana. Alhamdulillah. Ada masjid yang buat tak tahu je. Solat sunat je tu. Pukul 2 pagi siapa nak bangun? Engkau sebagai ketua masjid, hidupkan sunnah ini. Ada 3 orang solat, kita kata nikmat daripada langsung tak ada orang solat. Betul ke tidak? Sunnah. Ini tak ada peduli mana. Satu lagi yang kita kata terlebih cakna pula, dia tahu nak gerhana matahari, habis pakat dia beli spek. Dia beli spek cermin mata yang boleh tengok gerhana. Kita kata subhanallah. Nabi kita aja kita pergi solat sunat gerhana. Orang-orang kampung kita aja pergi spek mata gerhana. Subhanallah, itu dia panggil berbezanya. Cara kita menangani, cara kita menerima sunnah yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagaimana cara bacaan? Tengok di kitab kita. Dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana matahari. Maaf. Tukar. Dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana bulan. Sebab apa gerhana bulan dinyaringkan? Sebab dia solat malam. Kita ni solat malam daripada maghrib, isyak, subuh, suara nyaring ke tidak? Nyaring? Jadi kalau gerhana malam bulan, kita boleh nyaringkan suara kita. Imam boleh nyaringkan. Siapa dia pun boleh nyaringkan. Dan diperlahankan dia pada gerhana matahari. Dalam kitab ni kata gerhana matahari kita kena perlahankan. Kalau perlahankan nak baca surah wal asri wad duha boleh lah. Tapi kalau nak baca surah Baqarah perlahankan, agak-agaknya makmum kat belakang, lena ke tidur? Tak tahu apa, keroh bunyi belakang. Kita kena tengok. Sebab tu bagian ada 2 pandangan di sini. Ada sebagian ulama mengatakan gerhana ni semuanya dibaca dengan nyaring. Sebab bacaan surah dia minta baca panjang. Dia kata tak boleh. Kita kata kenapa tak boleh? Banyak lagi solat-solat lain yang dianjurkan berjamaah pada siang hari baca nyaring. Di antaranya solat Jumaat. Jumaat baca nyaring ke perlahan? Nyaring. Baik, itu solat fardu. Solat sunat, solat hari raya, nyaring ke perlahan? Hari raya, perlahan? Nyaring. Jadi bolehlah kalau kita nak nyaringkan. Kecuali kita nak baca pendek, bolehlah, senyap. Tak sempat lagi orang belakang nak tidur kan? Jadi kalau kita elok kita nyaringkan. Terutama sekali kalau kita nak baca panjang. Kalau nak baca pendek tak apa. Baik. Dan sunat dibacakan 2 khutbah kemudian daripada sembahyang tiap-tiap daripada 2 gerhana itu. Dan jika kemudian daripada hilang gerhananya sekalipun, contohnya kita solat lama, betul-betul solat gerhana dah tak ada, khutbah dijalankan juga. Maka khutbahnya seperti 2 khutbah hari raya, tetapi tiada sunat takbir pada keduanya. Hari raya ada takbir, Allahu Akbar, baru kita mula dengan nasihat. Tapi gerhana tak ada takbir. Kerana tiada warid, mana tidak ada nas hadis Nabi SAW yang menunjukkan baginda bertakbir dan menyuruh. Di antara isi kandungan khutbah gerhana ini, kita kena bagi arahan, galakkan supaya masyarakat bertaubat, beristighfar, banyakkan sedekah. Sebab apa? Sebab gerhana ni satu satu fenomena yang luar biasa. Keadaan yang luar biasa. Maka kita kena banyak apa? Banyak beristighfar, banyak taubat dan juga bersedekah. Elok. Dan merdekakan hamba. Kalau kita ada hamba, merdeka. Kalau tak ada hamba, belilah apa-apa barang.
beri pada orang, dan puasa dan lainnya. Itulah di antaranya. Pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gerhana. Orang bising. Dia kata gerhana berlaku ni sebab anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim wafat, meninggal. Jadi orang kata, jadi orang jahiliah ni bagi dia gerhana ni berlaku sebab apa? Sebab kematian orang besar ataupun sebab kelahiran bakal pembesar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi kata matahari dan bulan ini gerhana la limauti ahadin wala lihayati ahad, bukan kerana mati orang, bukan kerana hidup orang, tak ada kena mengena mati hidup. Yang pentingnya dia berlaku dengan kehendak Allah azza wa jalla. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Allah Taala nak menakutkan hamba dia bahawa boleh je aku hilangkan cahaya matahari, boleh je di bawah kuasa aku nak hilangkan cahaya bulan. Maknanya benda tu simple, benda tu senang je bagi Allah, mudah je bagi Allah nak menghilangkan. Jadi apa kata dari kiamat esok aku nak hancurkan semua dunia ini pun senang. Allahu Akbar. Dan tamatlah kita solat al-khusuf gerhana. Jadi oleh kerana kitab ni ringkas, maka ana ringkaskan juga kepada para pelajar, para penonton sekalian. Siapa yang nak ambil ilmu penjelasan yang detail tentang gerhana, maka saya syorkan tuan-tuan tengok dalam playlist YouTube di bawah kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kita sudah baca panjang huraiannya di sana, lebih detail, lebih orang panggil terperinci, insya-Allah. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Babu salatil istisqa, bab salat minta hujan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.